Hai semua, pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi soalan Kangaroo Maths untuk tahap Benjamin set 2018. Dan tidak seperti set yang lalu, pada kali ini saya akan coba memberikan penerangan ringkas bagi setiap soalan. Namun sebelum itu, suka saya sarankan untuk Anda memuat turun soalan set ini melalui link yang saya sediakan di dalam ruangan description di bawah. Dan sebaiknya Anda mencoba menjawabnya sendiri dahulu. Baik, mari kita mulakan. Soalan yang pertama, gambar berikut menunjukkan 3 anak panah yang berterbangan dan 9 belon yang tidak bergerak. Apabila suatu anak panah mengenai suatu belon, belon tersebut akan pecah dan anak panah tersebut akan terus terbang pada arah yang sama. Berapakah jumlah bilangan belon yang akan dipecahkan oleh anak panah? Perhatikan. 6 belon akan pecah. Jawabannya I. Soalan 2. Terdapat 3 objek di atas meja. Apakah yang dilihat oleh Peter jika dia melihat meja tersebut dari atas? Kedudukan bulatan pada jawaban ini adalah salah. Begitu juga dengan kedudukan segi 4 ini juga salah. Oleh itu jawabannya adalah C. Soalan 3. Suatu taman dibahagikan kepada beberapa segi 4 sama yang sama size. Seekor siput yang patas dan seekor siput yang perlahan bergerak sepanjang perimeter taman tersebut bermula dari bucu es tetapi mengikut arah yang berbeza. Siput yang perlahan bergerak dengan kelajuan 1 meter sejam dan siput yang laju bergerak dengan kelajuan 2 meter sejam. Di manakah kedua-dua siput tersebut akan berjumpa? Perhatikan. Kedua-dua siput akan bertemu pada titik B. Jawabannya adalah B. Soalan 4. Alice membuat operasi tolak terhadap 2 nomor 2 digit. Kemudian dia mewarnakan 2 petak. Apakah hasil tambah 2 digit pada petak yang diwarnakan? Kita sediakan seperti berikut. 3 ditolak dengan berapa untuk mendapatkan 5? Kita perlu meminjam daripada 10. 3 akan menjadi 13. 13 ditolak dengan berapa untuk mendapatkan 5? 8. Apakah nomor ditolak dengan 2 akan mendapat 2? Jawabannya ialah 4. Tetapi kita telah meminjam 1 daripada nilai 10. Oleh itu 4 ditambah dengan 1 akan menjadi 5. Sekarang kita tambahkan kedua-duanya. 5 tambah dengan 8, kita mendapat jawaban 13. Jawabannya adalah D. Soalan 5. Berapa bilangan lemparan dadu paling sedikit yang perlu dibuat supaya dapat dipastikan sekurang-kurangnya satu nomor akan berulang? Dalam 6 lemparan yang pertama, kita mungkin akan mendapat salah satu daripada nomor pada dadu tanpa berulang. Namun pada lemparan yang ke-7, kita pasti akan mendapat salah satu daripada nomor pada dadu untuk kali yang kedua. Oleh itu, bilangan lemparan yang paling sedikit yang mana sekurang-kurangnya satu nomor akan berulang adalah 7 kali lemparan. Jawabannya adalah C. Soalan 6. Suatu bintang dihasilkan menggunakan 4 segitiga sama sisi dan 1 segi 4 sama. Perimeter segi 4 sama tersebut adalah 36 cm. Apakah perimeter bintang tersebut? Perimeter segi 4 sama adalah 36 cm, dibahagi dengan 4 kita akan mendapat 9 cm. Terdapat 8 sisi pada bintang tersebut. Oleh itu, 9 didarabkan dengan 8, kita akan mendapat 72. Jawabannya adalah E. Soalan 7. Terdapat 3 segi 4 sama pada raja tersebut. Panjang sisi bagi segi 4 sama yang paling kecil ialah 6 cm. Apakah panjang sisi bagi segi 4 sama yang paling besar? Perhatikan. Sisi bagi segi 4 sama yang paling kecil adalah 6 cm. Segi 4 yang kedua, 2 ditambah dengan 6, 8 cm. Manakala segi 4 sama yang paling besar, 8 ditambah dengan 4 cm, kita akan mendapat 12 cm. Jawabannya adalah C. Soalan 8. Raja yang manakah di antara berikut mempunyai nilai yang paling besar bagi nisbah luas berwarna hitam kepada luas keseluruhan raja? Kita dapati E 2/8 sama dengan 1/4, B juga 2/8 sama dengan 1/4, C 4/16 juga setara dengan 1/4, dan D 4/16
adalah sama dengan 1/4? Jawabannya adalah I. Kesemuanya adalah sama. Soalan 9. Pada raja berikut, bulatan-bulatan tersebut mewakili lampu-lampu yang disambungkan antara satu sama lain. Pada awalnya, semua lampu adalah terpadam. Apabila kita menyentuh suatu lampu, lampu tersebut dan semua lampu yang bersambung dengannya akan menyala. Berapakah bilangan lampu paling sedikit yang mesti disentuh supaya semua lampu menyala? 2 lampu. Jawabannya E. Soalan 10. 9 kereta melalui suatu persimpangan dan bergerak mengikut arah anak panah. Raja yang manakah menunjukkan kedudukan kereta-kereta itu selepas persimpangan tersebut? Perhatikan. Jawabannya adalah B. Soalan 11. Setiap tumpukan menutup salah satu daripada nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 supaya kedua-dua kiraan melalui anak panah adalah betul. Apakah nomor yang ditutup oleh tumpukan yang ditandakan dengan bintang? 4 ditambahkan dengan 5 ditolak dengan 1, kita akan mendapat 8. Begitu juga 4 didarabkan dengan 2 dan dibahagikan dengan 1, kita akan mendapat jawaban 8. Maka nomor yang ditutup oleh tumpukan yang ditandakan dengan bintang adalah 5. Jawabannya I. Soalan 12. 2 pelajar perempuan, Eva dan Olga, serta 3 pelajar lelaki, Adam, Isaac, dan Urban, sedang bermain bola. Apabila seorang pelajar lelaki mendapat bola, dia melemparkan bola itu kepada pelajar lelaki yang lain, tetapi bukan kepada pelajar lelaki yang baru sahaja melemparkan bola itu kepadanya. Eva memulakan permainan dengan melemparkan bola itu kepada Adam. Siapakah yang akan melakukan lemparan yang kelima? Perhatikan. Eva melontarkan bola kepada Adam. Adam melontarkan kepada Isaac. Isaac melontarkan kepada Urban. Dan Urban akan melontarkan kepada Adam. Adam merupakan orang yang akan membuat lemparan yang kelima. Jawabannya E. Soalan 13. Emily ingin mengisi nomor ke dalam setiap ruang pada grid berbentuk segitiga. Hasil tambah nomor pada mana-mana 2 ruang yang mempunyai sisi sepunya mestilah sama. Dia telah mengisi 2 nomor. Apakah hasil tambah bagi semua nomor pada grid tersebut? Mari kita lengkapkan nomor 2 mengikut segitiga yang mempunyai sama sisi dengan nomor 2. Sekarang kita isikan nomor 3 pada segitiga yang mempunyai sisi sepunya sama seperti nomor 3. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Jawabannya adalah 21. C. Soalan 14. Permukaan-permukaan suatu cube diwarnakan hitam, putih, atau kelabu supaya permukaan yang bertentangan mempunyai warna yang berbeza. Hamparan yang manakah di antara berikut bukan merupakan hamparan yang mungkin bagi cube tersebut? Kita perhatikan hanya jawaban I yang mempunyai kedua-dua permukaan yang bertentangan yang mempunyai warna yang sama. Oleh itu jawabannya adalah I. Soalan 15. John membuat pengiraan menggunakan digit E, B, C, dan D. Digit apakah yang diwakili oleh B? Kita perhatikan E ditambah dengan C, begitu juga C ditambah dengan E mempunyai hasil yang sama. E ditambahkan dengan C tidak boleh melebihi 20 dan hasil tambah tersebut haruslah sama, yaitu D dan D. Nomor yang memenuhi syarat tersebut adalah 11, di mana B ditambah dengan B kita akan mendapat sifar. B adalah sifar. Jawabannya E. Soalan 16. Daripada senarai 3, 5, 2, 6, 1, 4, 7, Masha memilih 3 nomor berbeza dengan hasil tambah 8. Daripada senarai yang sama, Dasha memilih 3 nomor berbeza dengan hasil tambah 7. Berapakah bilangan nomor yang sama yang dipilih oleh mereka? Untuk mendapatkan hasil tambah 8, Masha boleh memilih 1, 2, dan 5 ataupun 1, 3, dan 4. Manakala Dasha untuk mendapatkan hasil tambah 7, Dasha perlu memilih 1, 2, dan 4.
Kita perhatikan nomor yang sama yang dipilih oleh mereka. Jika Masha memilih 1, 2, dan 5, nomor 1 dan nomor 2 adalah sama dengan pilihan Dasha. Begitu juga apabila Masha memilih 1, 3, dan 4. Nomor 1 dan nomor 4 adalah sama dengan pilihan Dasha. Oleh itu jawabannya adalah C. Soalan 17. 5 biji bola mempunyai berat 30 gram, 50, 50, 50, dan 80 gram. Bola yang manakah mempunyai berat 30 gram? Perhatikan, berat bola pada timbangan yang ketiga adalah sama, yaitu 130 gram bagi E dan D dan C, E, dan B. Manakala timbangan yang di tengah, E dan B mempunyai berat 100 gram dan E dan C mempunyai berat 80 gram. Dan timbangan yang pertama, C dan D mempunyai berat 110 gram dan E dan B mempunyai berat 100 gram. Oleh itu, bola yang mempunyai berat 30 gram adalah C. Jawabannya adalah C. Soalan 18. Jika E, B, dan C adalah digit yang berbeza, maka nomor 6 digit paling besar yang boleh ditulis menggunakan 3 kali E, 2 kali B, dan 1 kali C tidak mungkin bersamaan. Kita senaraikan kemungkinan bagi setiap situasi, yang mana E lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C. Kita akan mendapat E, B, B, dan C. Dan jika kita ambil contoh 3, 3, 3, 2, 2, 1. Begitu juga apabila situasinya E lebih besar daripada C dan C lebih besar daripada B, maka E, C, B, B. Ataupun contohnya 3, 3, 3, 2, 1, 1. Dari sini kita dapat melihat jawaban E, B, C, dan E terdapat di dalam senarai yang kita telah buat. Bagi jawaban D, kita gunakan contoh yang sama. Nomor 3, 3, 3, 2, 1, 2. Walau bagaimanapun ini bukan nomor yang paling besar kita boleh hasilkan. Nomor yang paling besar yang kita boleh hasilkan ialah 3, 3, 3, 2, 2, 1. Yaitu sama dengan jawaban yang pertama. Oleh itu jawabannya adalah D. Soalan 19. Hasil tambah umur Kate dan ibunya ialah 36. Hasil tambah umur ibunya dan neneknya ialah 81. Berapakah umur neneknya ketika Kate dilahirkan? Kate dan ibu 36. Ibu sama dengan 36 ditolak dengan Kate. Ibu dan nenek 81. Umur nenek sama dengan 81 ditolak dengan ibu. Gantikan ibu kepada 36 ditolak dengan Kate. 81 tolak dalam kurungan 36 tolak Kate. 81 tolak 36 tambah Kate. Umur nenek sama dengan 45 ditambah dengan Kate. Oleh itu, umur neneknya ketika Kate dilahirkan, kita akan menolak umur Kate. Maka umur nenek adalah 45. Jawabannya C. Soalan 20. Nick ingin menyusun nomor 2, 3, 4, sehingga 10 kepada beberapa kumpulan supaya hasil tambah nomor-nomor dalam setiap kumpulan adalah sama. Apakah bilangan kumpulan paling banyak yang boleh didapati? Kita campurkan ke semua nomor dan kita akan mendapat hasil 54. Faktor bagi 54 adalah 27, 18, dan 9. Hasil tambah 27 kita boleh kumpulkan nomor-nomor tersebut kepada dua kumpulan, yang mana yang pertama merupakan 2, 7, 8, dan 10, dan kumpulan yang kedua 3, 4, 5, 6, dan 9. Faktor 18 pula kita boleh kumpulkan kepada tiga kumpulan, 3, 4, 5, dan 6, 2, 7, dan 9, 8, dan 10. Kita tidak boleh membuat kumpulan bagi faktor 9 karena 8 tidak mempunyai pasangan untuk mendapatkan hasil tambah 9. Oleh itu, bilangan kumpulan paling banyak yang boleh didapati adalah 3. Jawabannya B. Soalan 21. Peter memotong suatu papan dengan lebar 8 cm kepada 9 bahagian. Satu bahagian berbentuk segi 4 sama, manakala bahagian lain berbentuk segi 4 tepat. Kemudian dia menyusun semua bahagian yang ditunjukkan pada raja berikut. Berapakah panjang papan kayu tersebut sebelum ia dipotong? Mari kita susun semula.
dan kita cari hasil tambah panjang bagi setiap papan tersebut dan kita akan mendapat hasil 200. Jawabannya D. 21. Kita tuliskan sifar atau 1 dalam setiap ruangan pada petak 5x5 berikut supaya setiap petak bersaiz 2x2 mengandungi tepat 3 nomor yang sama. Apakah hasil tambah paling besar yang mungkin bagi semua nomor pada petak 5x5 tersebut? Kita masukkan nomor sifar dan 1 seperti berikut. Kita akan mendapati setiap petak 2x2 akan mempunyai hasil tambah 3. Dan jumlah hasil tambah semua nomor dalam petak 5x5 adalah 21. Jawabannya adalah D. 23. 14 orang duduk di sekeliling suatu meja bulat. Setiap orang tergolong sama ada sentiasa berbohong atau sentiasa bercakap benar. Setiap orang berkata, orang di kiri dan di kanan saya adalah pembohong. Orang di kiri dan di kanan saya adalah pembohong. Berapakah bilangan maksimum pembohong yang mungkin di kalangan mereka? Perhatikan, jika orang yang pertama berkata benar, maka di kiri dan kanannya adalah pembohong. Orang kedua adalah pembohong. Ini karena orang sebelah kanannya adalah berkata benar, manakala orang di sebelah kirinya adalah pembohong. Orang yang keempat pula adalah orang yang berkata benar, karena di kiri dan kanannya adalah pembohong. Dan begitulah seterusnya. Dan kita perhatikan, terdapat 9 pembohong di kalangan mereka. Jawabannya C. Soalan yang terakhir, terdapat 8 kepingan domino di atas meja. Separuh daripada satu kepingan adalah tersorok. 8 kepingan tersebut boleh disusun menjadi suatu petak 4x4 supaya bilangan titik pada setiap lajur dan setiap baris adalah sama. Berapakah bilangan titik pada bahagian yang tersorok itu? Mari kita masukkan domino ke dalam petak tersebut. Bilangan titik pada lajur adalah 10, begitu juga setiap baris. Kita perhatikan terdapat 2 ruangan kosong. 4 titik akan berada di sini. Terdapat 37 titik yang dapat diperhatikan. Jika bilangan setiap barisan adalah sama, maka bilangan titik boleh dibagikan dengan 4. Nomor gandaan 4 yang seterusnya yang paling hampir dengan 37 adalah 40. Oleh itu, segi 4 yang tersorok sama dengan 3. Jawabannya C. Demikian ke semua soalan Kangaroo Math tahap Benjamin bagi set 2018. Diharap Anda dapat sedikit sebanyak memahami langkah penyelesaian bagi setiap soalan yang telah saya terangkan. Jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen ataupun pendapat yang membolehkan saya menyediakan video yang lebih baik dan seterusnya memberi manfaat kepada Anda, sila masukkan ke dalam ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lain yang telah saya sediakan juga. Sehingga kita ketemu lagi, selamat mencoba.